Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Noor binti Zahir bersama ahli kumpulan saya iaitu Nisrina Nazifah binti Noor Azuddin, Christine Chua Pei, Liu Yitmin, Lim Wenki, Nur Natasha Najwa binti Abdul Rahim, Nur Emilia Syafiza binti Rosmizan, Siti Nur Khairina binti Muhammad Rizwan dan Lim Huyi akan membentangkan mengenai bab 5 iaitu pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Siti Noor binti Zahir. Nombor matrik saya PC 21007. Pertama sekali, saya akan memberitahu tentang sinopsis topik ini. Peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban pribumi alam Melayu, kemudiannya diikuti peradaban Asia iaitu India, China dan Timur Tengah dan seterusnya peradaban Barat. Peradaban ini disambung oleh peradaban globalisasi yang merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan melalui jaringan digital yang kompleks. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan melalui usaha mewujudkan negara state bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Kemudian pembinaan bangsa menyusul, antaranya melalui institusi sistem politik kepartian dan pilihan raya. Dalam konteks ini telah wujud beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia. Seterusnya, antara kandungan khusus yang terdapat di dalam topik ini adalah sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa, konsep negara dan bangsa, konsep dan pembentukan negara bangsa dalam acuan Malaysia dan akhir sekali, kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan. Seterusnya, sejarah sosial. Sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Seperti yang kita tahu, sejarah di alam Melayu didahului dengan peradaban pribumi alam Melayu, seterusnya diikuti dengan peradaban Asia iaitu India, China dan Timur Tengah, kemudian peradaban Barat dan peradaban globalisasi. Manakala peradaban beridentitikan Malaysia setelah kemerdekaan 1957, seterusnya pembinaan negara dan bangsa. Seterusnya, perkembangan sejarah alam Melayu. Yang pertama, zaman prasejarah iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan Logam. Yang kedua pula, zaman proto-sejarah yang dikenali sebagai kewujudan kerajaan purba atau kerajaan awal seperti Langkasuka, Kedah Tua, Gangga Negara, Citu, Loyue dan Tantan. Seterusnya, yang ketiga adalah zaman pensejarahan iaitu kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang juga bermula pembentukan masyarakat kepelbagaian dan perdagangan. Selain itu, zaman ini juga bermula kedatangan kuasa penjajah seperti Portugis, Belanda dan British. Dan akhir sekali adalah zaman sejarah moden, yang mana zaman ini telah merdeka pada tahun 1957. Perpaduan dan penyatuan antara kaum telah menjadi asbab penting dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada pembentang seterusnya untuk memberi pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nazifah binti Noor Azuddin, bernombor matrik PC 21022. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan saya iaitu berkaitan peradaban globalisasi. Kesan globalisasi menyebabkan peradaban yang sedia ada di tanah Melayu menerima impak globalisasi dan kemudiannya berasimilasi dengan peradaban daripada luar. Globalisasi ialah era dunia tanpa sempadan yang membolehkan berlakunya interaksi dan jaringan peradaban merantasi dunia dan sempadan negara. Contohnya, dalam menghadapi pandemik COVID-19 sekarang, hampir kesemua pelajar masyarakat dan bekerja menggunakan kelebihan daripada impak globalisasi untuk menghadiri mesyuarat, kelas dan sebagainya.
Antara kesan globalisasi ialah pemodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Seterusnya, perkembangan teknologi maklumat dan informasi seperti internet, telefon pintar, laptop, komputer dan sebagainya yang membolehkan maklumat dapat disebarkan dengan mudah. Peradaban globalisasi juga membolehkan penggunaan media sosial yang berleluasa seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat dan banyak lagi. Peradaban globalisasi turut membawa pengaruh yang besar dalam pelbagai aspek kehidupan merentasi pelbagai bidang iaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Akhirnya, ianya telah menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia sehingga kini. Okey, seterusnya ialah pembentukan peradaban majmuk. Pembentukan peradaban majmuk ialah gabungan atau percampuran beberapa peradaban yang telah membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia kerana bangsa Melayu merupakan majoriti penduduk di Malaysia. Setelah kemasukan para pedagang daripada India, China dan Timur Tengah, ia telah memberi ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudian, ia disusuli dengan kemasukan daripada penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris yang telah membawa kepada berlakunya interaksi dan juga jaringan peradaban yang lebih rencam. Impak daripada kemasukan penjajah Inggeris tersebut telah membawa kepada ramai kemasukan pekerja asing daripada India dan China yang telah membolehkan berlakunya peradaban China dan juga peradaban India. Pada era globalisasi hari ini, kesan daripada pelbagai punca peradaban tersebut telah menyebabkan berlakunya kacukan tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Seterusnya, kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia pada hari ini. Negara kita telah menerima masuk unsur atau nilai-nilai yang dibawa oleh para pedagang daripada India, China dan Timur Tengah. Kita juga telah dijajah oleh penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris. Impak daripada kemasukan dan penjajahan telah menyebabkan rencangnya budaya dan peradaban yang masuk di tanah Melayu. Selain itu, peradaban majmuk yang sedia ada juga terbentuk daripada hasil peradaban atau era globalisasi di mana pelbagai budaya ataupun apa sahaja yang wujud adalah disebabkan oleh era globalisasi yang membenarkan budaya luar dapat masuk ke negara kita. Daripada itulah, percampuran dan kepelbagaian peradaban yang masuk ke Malaysia kini telah membentuk peradaban majmuk. Dan daripada itulah juga terhasilnya peradaban acuan Malaysia yang dibentuk daripada 8 peradaban, iaitu peradaban Melayu, iaitu peradaban teras, peradaban Cina, peradaban India, peradaban Timur Tengah, peradaban Belanda, peradaban Portugis, peradaban Inggeris dan akhir sekali peradaban global iaitu peradaban yang terkini. Terima kasih kepada Nisnira. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Christine Chua Pei Yi. Nombor matris saya ialah PB21136. Sekarang saya akan membentangkan transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia dan pembangunan migrasi dan teknologi serta impak kerencaman sosial norma sejagat. Transformasi sosial merujukkan kepada proses perubahan dalam hubungan, norma, nilai dan hierarki yang dilembangkan dari semasa ke semasa. Maka, transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia ialah satu peralihan yang dimiliki semangat selain daripada kemiskinan dan ketidaksejahteraan yang kita diamani pada tahun 1970-an. Selain itu, pada tahun 1980 hingga 90-an ialah pembangunan industri dan perhijrahan dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya, pada tahun 2000 ialah perbandaran dan kelas menengah di negara kita. Pada tahun 2010 ke atas,
negara kita telah mencapai keadaan negara yang maju. Perkara-perkara ini telah berlaku daripada masyarakat semajmuk berbagai etnik ketamaduan Bani anak wata yang membina peradaban asas Malaysia. Seterusnya, pembangunan migrasi dan teknologi boleh menjadi kemajuan melahirkan perubahan dari sosial. Contoh yang pertama ialah dari pertanian saraf hidup ke komersial industri. Yang kedua ialah dari miskin ke kelas menengah. Yang ketiga ialah dari pedesaan ke kosmopolitan. Seterusnya, transformasi sosial melahirkan kerencaman sosial berpaksikan budaya modernitis dan kepelbagaian. Contoh yang pertama ialah presisian nilai sejaga. Yang kedua ialah persamaan pendapatan awam. Yang ketiga ialah batas etnik nipis. Yang keempat ialah tingkat laku horizontal bukan vertikal. Ia merupakan hubungan sosial rentas etnik dan agama. Peradaban yang ada di Malaysia ini juga ada impaknya dari segi kerencaman sosial. Impak kerencaman sosial norma sejaga yang telah dibahagikan kepada tiga, iaitu budaya politik baru, nilai politik, dan isu. Bagi budaya politik baru, terdapat kebebasan bersuara, berpersatuan, akses maklumat, demokrasi, dan pelibatan. Bagi nilai politik, kita boleh lihat kepada amanat integratif, keadilan, accountability, transparansi, dan keterangan kumar. Akhirnya, isu-isu yang berlaku adalah rasuah, salah guna kuasa, keterangan kumar jentera dan dasar awal, tabir urus baik, dan federalisme. Sekian, terima kasih. Nama saya Liao Yipin dan nombor matriks ialah BP21079. Hari ini saya akan membentangkan konsep negara bangsa dan konsep negara. Negara bangsa ialah gabungan dua dimensi, iaitu negara dan bangsa. Negara bangsa terbentuk daripada tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, kerajaan dan undang-undang. Abdul Rahman Embong ialah menentang kuasa fauda dan proses pembentukan sistem baru yang dipanggil kapitalis. Negara bangsa ialah satu anak watan, satu kumpulan etik dan satu tradisi budaya. Penandik Anderson ialah konsep imagine community dimutamatkan dengan kemerdekaan. Moden dan Islam ialah sebuah institusi politik yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang memperkenalkan diri sebagai sebuah bangsa atas landasan perkongsian budaya, sejarah, bahasa dan faktor lain. Pembentukan negara bangsa. Malaysia diisytihar merdeka pada 31 Ogos 1957 dan terbentuk pada 16 September 1963. Fahaman liberal dan sosialis ialah satu usaha untuk kesetiaan dan kesetiaan sivik yang sempurna. Fahaman konservatif dan nasionalis ialah etik atau bentuk perpaduan organik. Satu bangsa satu negara ialah membentuk bangsa dan merahirkan satu negara. Bangsa dan bernegara ialah membentuk bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai otonomi sendiri. Negara dan berbangsa ialah wujudnya sesebuah negara yang diperakui kedaulatannya. Bentuk negara bangsa. Negara bangsa ialah memiliki kumpulan etnik yang membina dinamik empire dan negara bangsa mereka. Geopolitik ialah dua bentuk negara bangsa dikenal pasti ialah negara bangsa tamu dan negara bangsa selektor. Hegemoni politik ialah amanah di mana anak watan diperakui dan diterima. Negara bangsa selektor ialah memikirkan meletak tanah-tanah reserve dan ada yang menghapuskan anak-anak watan. Konsep negara. Konsep negara menunjuk kepada wilayah kumpulan manusia. Satu unit politik yang kewujudan mempunyai kedaulatan, tanggungjawab dan kuasa menjalankan however pentadbiran sendiri.
Setiap rakyat negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerajaatannya. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat memadamkan rakyatlah yang mencorakkan negara. Rakyat juga akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Konsep negara. Sesebuah negara menuntut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai elemen-elemen berikut. Wilayah, termasuklah sempadan, penduduk ialah rakyat atau populasi. Kedaulatan, kerajaan. Sekian, terima kasih. Nama sejahtera, nama saya Lim Bengki, nombor matrik ID PB21080. Hari ini saya akan membincangkan tentang konsep bangsa. Bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bangsa juga ialah jenis manusia daripada satu asal keturunan. Menurut Kranenberg, bangsa adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia pada negara. Dalam buku berjudul What is a Nation, Ernest Renan mendefinisikan negara sebagai jiwa rohani. Satu jiwa terletak pada masa lalu dan satu lagi terletak pada masa kini. Jiwa adalah pemilikan bersama, warisan ingatan pada masa lalu, dan jiwa yang satu lagi adalah perjanjian sekarang. Keinginan untuk hidup bersama dan memelihara nilai yang diwarisikan. Secara ringkasnya, definisi bangsa Ernest Renan ialah sekumpulan individu yang mempunyai ikatan dalaman dengan sejarah lampau dan mempunyai keinginan untuk hidup bersama pada masa kini dan masa hadapan. Seterusnya, dipetik daripada buku bertajuk The Question of Nationalities and Social Democracy. Negara, menurut Otto Bauer, definisi bangsa negara menurut Otto Bauer ialah komuniti individu yang mempunyai ciri-ciri yang agak sama. Kesamaan ciri ini terbentuk kerana persamaan nasib. Dengan cara itu, satu bangsa adalah berbeza dengan bangsa lain. Menurut Rob Scott, bangsa adalah kepercayaan yang dipegang oleh sebilangan besar orang bahawa mereka adalah bangsa. Kesimpulannya, bangsa merupakan sekumpulan besar manusia yang hidup bersama dalam sesebuah negara dengan menggunakan bahasa, budaya dan cara hidup yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Natasha Najah binti Abdul Rahim. Nombor matrik PB21074. Hari ini saya hendak membentangkan berkaitan dengan kewarganegaraan. Penduduk Malaysia terdiri daripada warga negara dan bukan warga negara. Warga negara merupakan penduduk yang menetap dan memberi taat setia kepada negara walaupun berada di luar negara bagi tempoh tertentu untuk tujuan tertentu. Manakala bukan warga negara ialah penduduk negara asing yang berada di negara ini bagi tempoh tertentu dan untuk tujuan yang tertentu. Kewarganegaraan membawa maksud kerakyatan, rupa bangsa dan bangsa seseorang. Kewarganegaraan juga adalah negara yang menjadi milik seseorang yang dilahirkan dalam bangsa tertentu atau yang telah dilahirkan semula jadi.
Seterusnya ialah keistimewaan warga negara. Antara keistimewaan seseorang warga negara ialah berhak menjadi pemilih dalam pilihan raya, bebas bergerak di seluruh negeri, tidak boleh dibuang negeri dan berhak menerima pelbagai faedah dan kemudahan dalam negerinya, termasuk faedah kebajikan, pelajaran dan sebagainya. Seterusnya ialah naratif negara bangsa Malaysia. Sesebuah negara etno berpasarkan anak watan dalam masyarakat, kepelbagaian diintegrasikan di pelantar perlembagaan dan tersulam ruang sivik dalam governance dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Emilia Syafizah binti Rosmizan, pemegang nombor matrik PB21120. Tajuk yang saya ingin bentangkan ialah bangsa idaman. Bangsa idaman mempunyai 3 kelompok. Kelompok pertama, Melayu Rakyat Anjuran Kelompok Strategik QD Melayu. Manakala kelompok kedua pula, Negara Islam Anjuran Kelompok Strategik Berorientasikan Islam. Sekali, kelompok ketiga, Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu, Anjuran Kelompok Strategik 3 rakan etnik yang diterima British ketika itu. Seterusnya, konsep bangsa idaman. Antara konsep bangsa dan idaman ialah pasca Merdeka 1957. Kemudian tu, Dr. Mahathir Mohamad telah mewujudkan idiom bangsa Malaysia dan wawasan 2020. Namun setelah Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengambil alih pentadbiran, beliau telah memperkenalkan gagasan Satu Malaysia. Di Borneo pula wujud seperti Sabah Persabahan, Sarawak Forsa Rakyat. Dan konsep bahasa idaman ini diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu UMNO dan PAS yang menekankan hubungan antara kaum atau intra-etnik. Tajuk seterusnya ialah etos bahasa, iaitu etnik, nasionalisme dan bangsa. Etos ialah perkataan yang berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud watak dan digunakan untuk mempamerkan kepercayaan ciri yang menjadi pedoman yang menggambarkan ciri sesuatu masyarakat, bangsa atau ideologi. Orang Yunani juga menggunakan perkataan ini untuk merujuk kepada kuasa muzik, mempengaruhi emosi, tingkah laku dan juga moral. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Khairina binti Muhammad Ridwan. Saya memegang nombor matrik PB21112. Okey, saya ingin menyambung pembentangan yang dibentangkan oleh Emilia, iaitu etos nasional. Etos nasional ni dia merupakan pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial yang berkaitan dengan bangsa, iaitu kebanyakan dari identiti tersendiri. Etos nasional ni juga dia merangkumi pelbagai sifat yang dimiliki oleh individu dan kelompok masyarakat. Seterusnya, maksud etos nasional ni dia harus difahamkan oleh warga Malaysia agar tidak berlaku perselisih fahaman. Hal ini kerana wujudnya etos nasional negara bangsa dalam perlembagaan. Logo negara juga harus difahami dan diterapkan dalam kehidupan seharian kita. Hal ini supaya negara kita lebih aman. Kita juga haruslah mengambil berat tentang perlembagaan negara agar tidak berlaku rusuhan. Sebagai contoh, golongan yang pandai bertutur bahasa, contohnya bahasa Inggeris, juga mampu mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pertuturan. Bahasa ni hanya bezakan rakyat tetapi mampu satukan bangsa. Kerana Malaysia ni merupakan negara yang unik yang mempunyai pelbagai kaum dan bahasa tetapi tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai pertuturan utama. Seterusnya, etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa kerana mengukurnya adalah susah dan hanya dapat dipantau bentuk di negara itu. Setiap bangsa ni juga dia memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka persejarahan panjang seperti pakaian, makanan, muzik, tarian, bendera dan sebagainya. Hal ini kerana setiap bangsa memiliki warisan tersendiri dan semestinya warisan ini mempunyai jangka masa yang panjang seperti bendera, bahasa, pakaian dan banyak lagi. Sekian sahaja daripada saya dan saya ingin menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Salam sejahtera semua. Nama saya Lim Hui dan nombor matrik ialah PB21096.
Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesimpulan untuk topik 5. Pertamanya, peratapan majmuk ialah gabungan berbagai peratapan yang masuk ke dalam Malaysia. Ia menjadikan Malaysia mempunyai peratapan majmuk. Keduanya, peratapan utama di Malaysia ialah peratapan Melayu. Seterusnya, pertambahan peratapan yang lain, iaitu peratapan Cina, peratapan India, dan peratapan Timur Tengah, peratapan Barat dan peratapan globalisasi. Selanjutnya, negara bangsa ialah satu negara hanya mempunyai satu etnik. Oleh itu, Malaysia bukan negara bangsa, kerana Malaysia mempunyai berbagai jenis kumpulan etnik. Terakhirnya, negara bangsa idaman ialah konsep Malay-led plural. Sebelum merdeka, Malay-led plural society disetujui oleh British. Oleh itu, terbentuknya CLC 1949 untuk menyelesaikan masalah etnik di Malaysia. Selepas merdeka, wujud konsep kenegaraan yang kolektif. Semasa pembangunan bangsa di Malaysia, telah mewujudkan konsep wawasan 2020 dan gagasan satu Malaysia. Pada pendapat saya, Malaysia mempunyai berbagai jenis bangsa. Oleh itu, pemimpin negara dan kerajaan mewujudkan berbagai pelan untuk menjadikan setiap etnik di Malaysia harmoni dan seragam. Terdapat beberapa langkah memupuk keharmonian masyarakat berbagai kaum. Bukan hanya bergantung dengan usaha kerajaan, rakyat Malaysia juga perlu saling memahami peradaban kaum yang berbeza dan memberi hormat kepada rakyat yang berbeza kaum. Kesimpulannya, masyarakat dan kerajaan Malaysia perlu berusaha dalam memupuk keharmonian rakyat berbagai kaum di Malaysia supaya peradaban majmuk yang istimewa Malaysia dapat dikekalkan dan dibawa kepada generasi yang baru. Itu daripada Grup 5. Sekian, terima kasih.